Kopi Sanangan. Bersama saya, Wedelin, dalam berita KDM TV, edisi 1 Ogos 2020. Berita utama hari ini. Warisan bakal turunkan calon yang berkaliber tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Piala Borneo KDM tetap diteruskan. Datuk Peter Anthony, Naib Presiden Parti Warisan juga Presiden Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Malaysia, hari ini berkesempatan menghadiri majlis ramah mesra bersama penduduk tempatan di Bingkor dan Tambunan. Menjawab mengenai status pembubaran Dun Sabah, menurutnya SPR telah menerima rit pengisytiharan pembubaran Dun Sabah dan disusuli oleh pilihan raya negeri yang ke-15. Kedudukan pada ketika ini bahawa Dewan sudah bubar dan ada juga suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa Dewan kononnya tidak sah bubar, tetapi pada akhirnya Dewan sudah bubar oleh kerana dia telah diperkenankan oleh Tuan Yang Terutama Tun. Jadi hari ini kita sempat menerangkan sedikit sebanyak, jadi yang datang MPKK, Ketua Kampung, wakil-wakil daripada parti, komponen juga hadir dan kita nampak rata-rata mereka ini telah bersedia sebenarnya. Jentera yang pada ketika ini tengah turun di semua kawasan ataupun di tempat-tempat daerah untuk menerangkan kedudukan sebenarnya apa yang telah ataupun berlaku pada ketika ini. Kedudukan parti dan sebagainya itu dapat kita terangkan kepada pengundi-pengundi kita. Hari ini di Bengkur dan sebentar lagi di Tambunan dan di kawasan-kawasan lain kita akan sampaikan mesej kepada mereka. Tetapi saya yakin mereka sudah tahu, mereka sudah membuat pilihan. Tapi apapun di peringkat parti, kita akan bekerja keras dengan di kawasan Keningau ini yang berusaha Datuk Jack ini akan mengetuai kedudukan kita di Keningau. Mudah-mudahan dengan kerjasama kerapan kekeluargaan kita seperti mana yang ditunjukkan pada hari ini akan membuatkan hasil juga bagi menawan kawasan Bingkor ini nanti. Menurut Datuk Peter, rakyat sudah cukup bijak untuk menilai parti yang benar-benar mengutamakan hak rakyat. Tambahnya, warisan akan meletakkan calon yang mempunyai kepribadian yang baik, mesra kepada rakyat tanpa melihat perbezaan agama dan suku kaum. Meskipun terdapat kemunculan parti baharu, menurutnya itu adalah satu taktik untuk memecah belahkan pengundi di kalangan KDM. Di peringkat calon pula, sesungguhnya kita sebenarnya akan menghantar beberapa nama. Sama ada daripada warisan, begitu juga daripada APKO, begitu juga daripada DAP ataupun daripada PKR, dan akan diputuskan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri nanti. Kita tengoklah. Tapi apapun apa yang kita akan turunkan pada hari ini, kita akan pertandingkan adalah mereka-mereka yang tidak ada jin daripada katak ni. Jadi kita akan pastikan bahawa mereka yang diturunkan ini adalah mesra kepada rakyat, mempunyai kepribadian yang baik. Dan tidak kiralah sama ada mereka ini Muslim, sama ada mereka ini Kristian, sama ada mereka ini Buddha. Oleh kerana itu bukanlah perhitungan, itu bukanlah ukuran untuk bertanding di kawasan. Oleh kerana di Sabah ini kita semua keluarga. Di Sabah sama ada Islam, Muslim, Kristian ataupun Buddha, kita semua keluarga. Begitu juga dengan suku kaum yang ada Cina, kami boleh duduk bersama-sama dengan Cina, dengan Bajau, dengan Muslim, juga dengan Kristian dan semua orang-orang Sabah. Tidak ada masalah bagi kita. Cumanya ini sentimen yang digunakan oleh pihak-pihak lawan yang sudah ketandusan idea itu adalah senjata mereka. Tapi saya percayalah pada ketika ini rakyat bukan bodoh. Rakyat sudah tahu siapa yang mereka akan pilih nanti. Mengulas mengenai Piala Borneo KDM, menurut Datuk Peter Anthony, ianya akan tetap diteruskan dan telah menerima penyertaan termasuklah dari Brunei dan Sarawak. Dalam majlis pemimpin bersama rakyat hari ini, beliau juga sempat menyerahkan jersey pasukan kepada pasukan bola sepak Bingkor yang akan menyertai Piala Borneo KDM itu. Untuk perkembangan melibatkan Piala Borneo yang dianjurkan oleh KDM ini juga, ia adalah di peringkat sekarang
penyertaan telah kita terima beberapa, termasuk daripada Brunei dan juga daripada Sarawak. Dan apabila sahaja senarai pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan ini nanti dapat kita susun dan dapat kita lengkapkan keseluruhan, termasuk juga peraturan-peraturan venue yang akan kita gunakan. Dan pada hari ini kita juga sempat menyerahkan jersey, bola dan perkakas untuk kegunaan pasukan daripada Bingkur yang akan turun bersama-sama kita untuk menyertai Liga Borneo ini. Dan ini adalah kali pertama anak-anak muda daripada Bingkur akan dapat beraksi dengan pasukan contoh daripada Brunei yang pernah bermain di Liga Malaysia. Begitu juga daripada Sarawak juga pernah bermain daripada Liga Malaysia. Dan ini akan diambil baik ataupun bagi menimba pengalaman untuk kita menarik lebih ramai anak-anak muda kita di peringkat keningau khasnya di kawasan Bingkur ini. Kejohanan itu kita akan mulai pada bulan 10 oleh kerana Liga Super juga akan bermula pada 26 hari bulan Ogos ini. Jadi pihak FAM pun telah membenarkan untuk kita membuat aktiviti bola. Kita juga akan menyusun kedudukan pertandingan kita di peringkat negeri nanti ini. Datuk Jun Wong, bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, menyatakan rasa terkilan kerana tindakan pihak tertentu yang terlalu gairah mendapatkan kuasa sehingga menyebabkan pembubaran DUN. Menurutnya, banyak program untuk rakyat khasnya kepada golongan belia dan petani di negeri Sabah terpaksa ditangguhkan dan menyebabkan rakyat menjadi mangsa kerakusan pihak tertentu. Beliau turut menekankan bahawa pada kali ini, Parti Warisan akan menolak sekeras-kerasnya katak politik dalam parti itu. Oleh kerana ini Dewan sudah diumum dibubarkan, jadi memang ada banyak program dirancang oleh Kerajaan Negeri Sabah dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, masih lagi Ketua Menteri, caretaker government, tapi tidak dapat dijalankan, terpaksa ditangguhkan. Banyak lagi seperti pusat collection center di Kiningau ni, ada 6 collection center di seluruh Sabah. Ini terpaksa ditangguhkan. Banyak program lagi kita terpaksa ditangguhkan. Seperti inilah. Jadi program nanas untuk seluruh Sabah termasuk Kiningau pun terpaksa ditangguhkan. Banyaklah burung walit, sentuhan rumah burung walit tahun ini ada 2 rumah burung walit akan dibina secara percuma di Kiningau pun terpaksa ditangguhkan. Jadi inilah semua program yang dirancang memang terpaksa ditangguhkan oleh kerana ada orang yang gila kuasa, mau rampas kuasa, semata-mata mau beli katak dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam ini pilihannya kan dalam ini 60 hari yang akan datang. Saya rasa misi untuk semua anak Sabah adalah kita pada kali ini kita perlu hantar satu mesej yang cukup jelas kepada semua pemimpin-pemimpin politik di Sabah ini bahawa kita akan tolak start dari hari ini kita akan start hari ini seterusnya kita akan tolak budaya katak. Jadi siapa yang jadi katak nanti kita akan tolak. So tiada lagi katak selepas pilihan yang ini. Dan kita akan mudah-mudahan semua boleh konsolidasi dan juga bagi sokongan yang penuh kepada Parti Warisan dan juga Ketua Menteri kita supaya kita bentuk sekali kerajaan di Sabah ini. Sementara itu, penduduk Bingkor dan Tambunan yang ditemui dalam program Bersama Rakyat kali ini menzahirkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Parti Warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Selepas pembubaran ini, kita mau kerajaan yang stabil, yang boleh membantu rakyat. Semoga tidak akan ada lagi kekacauan politik yang mencampuri urusan kerajaan negeri. Itu saja harapan saya. Semoga kerajaan yang akan dipilih oleh rakyat nanti dapat bekerja dengan lebih sempurna tanpa gangguan. Jawapan saya senang, Warisan dan rakan-rakan sehaluan kita pasti menang. Okey, kita mengharapkan satu pilihan raya yang telus dan ikhlas supaya kesinambungan pembangunan khususnya yang kita harapkan di kawasan Bingkur, dan kita mengharapkan juga supaya kerajaan Sabah akan lebih stabil. Harapan kita memang kerajaan terdahulu masih lagi boleh
masih lagi boleh memerintah negeri Sabah ini, dengan harapan supaya semua komponen-komponen dalam pakatan dapat bersatu bekerja sama semua untuk menjayakan ataupun mendapat satu undi yang lebih besar lagi dan lebih banyak kursi kita perolehi. Harapan saya mudah-mudahan kita menang balik, supaya segala program ataupun apa juga perencanaan yang telah dirancang kita akan dapat laksanakan balik. Yang paling saya suka kita punya YB ini, diorang mesra rakyat, diorang sentiasa turun untuk melihat keadaan di kampung-kampung sama ada sudah dibangunkan atau tidak. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh YB oleh Datuk Peter tadi, dia kata tidak ada apa-apa kan. Contohnya di pensiangan, memang betul itu. Jadi kita menang lagi supaya kita boleh bangunkan negeri Sabah. Harapan kami kepada semua pengundi-pengundi yang sedia ada, kita akan terus sokong kerajaan yang ada pada hari ini. Itulah harapan saya. Dengan itu, berakhir sudah berita KDM TV. Amalkan penjarakan fizikal, teruskan beradaptasi dengan norma baharu. Saya Wedeline, Kopi Rubak Kawagu.